Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Azmi. Nombor matrik A202948. Nama saya Muhammad Al-Azhim bin Syahrin, nombor matrik A201312. Saya Dr. Azamuddin bin Fairul Nizam, nombor matrik A203358. Nama saya Adam Mustaqim bin Nur Halimi, nombor matrik A202959. Kami akan membentangkan tajuk tentang Ibnu Katsir. Seterusnya, okey. Yang pertama adalah pengenalan mazhab Al-Asy'ariyah. Mazhab Al-Asy'ariyah ni adalah satu mazhab dalam bidang ilmu akidah. Mazhab Al-Asy'ariyah ni mereka berhujah menggunakan dalil nakli dan juga dalil akli. Bermaksud apabila mereka mahu memberikan satu hujah, mereka akan datangkan dengan bukti daripada Al-Quran dan hadis, bukan daripada sumber akal semata-mata. Tujuan mazhab Al-Asy'ariyah ni ditubuhkan antaranya adalah untuk menentang fahaman Mu'tazilah. Seperti yang kita tahu, fahaman Mu'tazilah ni adalah menggunakan akal. Seterusnya, pengasas bagi mazhab Al-Asy'ariyah ni adalah nama beliau Abu Al-Hasan Ali bin Ishaq Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah pada 260 Hijrah dan wafat di Baghdad 324 Hijrah. Sebelum Abu Al-Hasan Ali ni menubuhkan mazhab Al-Asy'ariyah, dia merupakan antara pengikut Mu'tazilah selama lebih kurang 40 tahun. Antara gurunya yang terkenal iaitu tokoh pada Mu'tazilah adalah Abu Ali Al-Jubair. Abu Ali Al-Jubair ni adalah seorang ayah tiri kepada Abu Al-Hasan Ali. Antara tokoh mazhab Al-Asy'ariyah adalah yang pertama Imam Al-Ghazali, yang kedua Al-Jurjani, yang ketiga Al-Sanusi, yang keempat Al-Baghdadi dan yang kelima adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada biografi Ibnu Katsir. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Katsir bin Abru bin Abdullah bin Zazan bin Fairuz bin Harmus. Beliau lahir pada tahun 1300 Masihi di Busra, Suriah dan wafat pada tahun 1374 Masihi di Damaskus, Suriah. Perjalanan hidup Ibnu Katsir. Pada awalnya, Ibnu Katsir menimba ilmu dengan Kamaluddin Abdul Wahhab, iaitu datuknya sendiri. Pada usia 11 tahun, beliau telah selesai menghafal Al-Quran dan melanjutkan pelajarannya pada bidang ilmu qiraat dan ilmu tafsir. Beliau melanjutkan pelajaran tersebut dengan Syekh Islam Ibn Taymiyah. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya di bawah bimbingan para ulama pada masanya. Di antaranya ialah Bahauddin Al-Qasimi, Ishaq Ibn Yahya, Taqiyuddin Ahmad Ibn Taymiyah dan banyak lagi. Pada tahun 1366 Masihi, Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus. Beliau juga banyak menulis kitab di dalam pelbagai bidang, antaranya di dalam bidang tafsir, hadis dan sejarah. Seterusnya, guru Ibnu Katsir. Di sini saya ada sampaikan 3 guru Ibnu Katsir yang termasyhur dalam kitab. Yang pertama adalah Al-Hafiz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi Yusuf bin Abdul Rahman. Beliau merupakan seorang ulama dalam bidang sejarah, hadis dan biografi. Ibnu Katsir kemudian berkahwin dengan anaknya perempuan Al-Mizzi dan Ibnu Katsir menemani anak perempuannya dan belajar daripadanya. Yang kedua adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abdul Qasim.
Beliau dikenali sebagai Ibnu Taymiyah, iaitu seorang ulama yang banyak menghasilkan karya dalam pelbagai ilmu yang meliputi fiqh, akidah, tafsir, hadis dan lain-lain. Ibnu Taymiyah adalah seorang yang kuat mempengaruhi Ibnu Katsir dari sudut ilmu, peribadi dan sikap. Oleh itu, kasihnya terhadap Ibnu Taymiyah melebihi kasih terhadap guru yang lain. Untuk pengetahuan, Ibnu Taymiyah adalah salah seorang guru yang terpaling masyhur dan paling popular lah dalam Ibnu Katsir. Sebab Ibnu Katsir memang sangat-sangat menyayangi beliau dan Ibnu Taymiyah pun sangat menyayangi beliau. Dan ramai ulama yang yang sama pendapat berkaitan dengan inilah. Dan yang seterusnya Ibnu Uthman bin Ad-Dahabi. Ibnu Katsir juga belajar daripadanya dan menjunjung tinggi dia. Ad-Dahabi adalah seorang ahli sejarah yang terkenal dalam Islam. Oleh sebab itulah Ibnu Katsir belajar dengan beliau. Sebab beliau dalam ilmunya iaitu sejarah yang terkenal dalam Islam yang membuatkan Ibnu Katsir rasa sangat takjub kepadanya. Seterusnya anak murid Ibnu Katsir. Sebenarnya ramai anak murid Ibnu Katsir. Tapi tidak terlalu popular lah. Kat sini saya berkongsi 3 anak murid Ibnu Katsir yang telah menjadi ulama besar. Yang pertama Syihabuddin Abu Abbas Ahmad Ibnu Hajj As-Sadi yang terkenal dengan karya sejarahnya termasuk penjelasan tentang Al-Muharrar oleh Ibnu Abdul Hadi. Yang kedua adalah Syihabuddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Hariri yang menjadi qadi iaitu hakim di pelbagai wilayah termasuk Bangladesh dan Al-Madinah. Dan yang terakhir Abu Mahasin Al-Husaini Muhammad Ibnu Ali bin Al-Hasan, seorang pelajar terkemuka yang menyumbang kepada ilmu Islam. 3 sebenarnya ramai lagi anak murid Ibnu Katsir yang menjadi ulama. Tapi di sini 3 ini adalah 3 anak murid Ibnu Katsir yang menjadi ulama terkenal lah di negaranya sendiri. Dan yang terakhir adalah karya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang banyak ilmu, yang suka belajar. Dan mestinya banyak karya-karya yang beliau menghasilkanlah daripada apa yang beliau belajar. Tapi di sini saya berkongsi terhadap 3 karya Ibnu Katsir yang antara 3 ni lah antara yang terkenal lah dalam pengkaryaan Ibnu Katsir. Yang pertama adalah Al-Bidayah wan Nihayah, iaitu permulaan dan akhir sebuah catatan sejarah bermula dari penciptaan alam semesta hingga zaman pengarang. Yang kedua, Tafsirul Qur'ani Azim, iaitu tafsir Al-Quran Agung, sebuah kitab tafsir Al-Quran yang dipandang tinggi. Tafsir ini sebenarnya ramai juga ulama-ulama yang merujuk terhadap kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan yang terakhir adalah Ahadithul Tauhid wa Raddad ala Ahli Syirik, iaitu riwayat Nabi tentang tauhid dan penolakan syirik. Ibnu Katsir telah menggabungkan banyak hadis dan dalam hadis-hadis tersebut Ibnu Katsir telah menekankan hadis yang berkonsepkan tauhid dan menolak syirik. 3 ini adalah 3 antara karya Ibnu Katsir yang terkenal. Seterusnya saya akan pergi pada sumbangan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ataupun nama sebenarnya adalah Ismail bin Umar bin Katsir adalah seorang cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-14 dan dikenali kerana karya-karyanya yang berfokus pada sejarah dan tafsir Al-Quran. Berikut adalah beberapa sumbangan utama Ibnu Katsir. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ditulis oleh Ibnu Katsir yang terkenal dan sangat dihormati. Tafsir ini mencakup penjelasan rinci ayat-ayat Al-Quran dan memberikan kepada konteks sejarah dan menggali makna-makna dan ayat-ayat tersebut. Tafsir Ibn Katsir sering dijadikan sumber rujukan oleh para ulama dan peneliti. Seterusnya, sumbangan Ibn Katsir adalah pada Al-Bidayah wa Nihalah, iaitu karyanya sendiri merupakan ensiklopedia sejarah Islam yang mencakup berbagai peristiwa sejak penciptaan manusia hingga zamannya. Ibn Katsir menjelaskan secara rinci tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, mencakup kehidupan Rasulullah
periode Khulafa' Rashidin dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Seterusnya, sumbangan lain adalah penegasan akidah, keyakinan, iaitu keyakinan. Dalam karyanya, Ibn Katsir sering menegaskan keyakinan akidah Islam dengan jelas. Ia menulis dengan tujuan untuk memperkuatkan iman umat Islam dan menyampaikan ajaran Islam secara komprehensif. Yang terakhir adalah penyelidikan ilmiah. Ibn Katsir menggabungkan pendekatan sejarah dengan penyelidikan ilmiah dan ia mencuba memberikan penjelasan yang objektif dan berdasarkan bukti-bukti sejarah serta Al-Quran dan hadis. Oleh itu, sumbangan Ibn Katsir melalui karya-karyanya telah memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah Islam dan memperkaya pemahaman umat Islam terhadap ajaran-ajaran agama dan memberikan landasan untuk belajar lebih lanjut dalam berbagai disiplin tentang ilmu Islam. Jadi kesimpulannya kat sini, Ibnu Katsir seperti yang kita tahu, seorang ulama yang besar. Beliau samalah seperti Ibnu lain, Ibn Sina, Ibn Khaldun, dan Ibnu Katsir ni antara Ibnu yang terkenal lah di kalangan umat Islam. Dan apa yang saya dapat dari kisah Ibnu Katsir adalah beliau seorang yang belajar bersungguh-sungguh dalam pelajaran, tidak jemur dalam mencari ilmu, dan beliau sentiasa ada keupayaan untuk mencari ilmu dengan guru-guru beliau. Sehingga kan beliau jadi ulama yang terbesar dan beliau juga ada anak murid beliau yang pun menjadi ulama terkenal. Jadi kat sini saya nak simpulkan yang Ibnu Katsir adalah seorang yang pengaruh dalam umat Islam sendiri.